Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman bersama dengan saya. Apa khabar Puan Nilawati Ainul? Doa saya anda dan pasangan berbahagia. Saudara Syah Ibrahim, terima kasih hadir sabah malam. Begitu juga dengan Puan Nurpia, Puan Nuriah Arsyad, Saudara Azrul Jalil, Saudara Kulin Jo, Latifah Firdaus, Saudara Nazar K, Ikram Kodin, Saudara Mimah S Kitchen, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Mak Nayan, Saudara Bulan Terang, Saudara Al-Jabbar, Saudara Rosila. Terima kasih hadir sabah malam. Oping temu. Itu juga Ifran, Saudara Zack, Syekh Yaakob, Saudara Muhammad Nazari, Puan Aminah, Kak Minah. Dia kata Terengganu hujan. Oh, saya dah meramalkan memang Terengganu ni hujan. Sekarang ni Kelantan hujan katanya. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar saudara dari Kemayan? Saudara Alias Abdul Latif, Saudara Richard Bakri, Saudara Majid Muhammad. Begitu juga Kudin Junior. Salam. Saudara Ismail Jalis, Puan Nur Sidah Kasim, Saudara Osman Abdullah, Cik Nurlia, Saudara Muhammad Hatta, Saudara Zaiful Zan Yusof, Joka Karim, Rosli Mishah, Saudara Zarudin Kamarudin, begitu juga Saudara Karmen Karman dari Sabah, ya, saudara dari Sandakan Sabah. Apa khabar Tuan Haji Azhar Abdul Manap? Assalamualaikum. Saudara Nordin Din, Saudara Nora Jaafar, Sayulan, selamat malam, salam pencerahan. Jaka Linglung, terima kasih. Saudara Abu Seman, Ijam Sam, Saudara Johari Rahim. Kita juga Abdul Aziz Haji Hassan, Puan Fazilah Abdul. Salam untuk semua sahabat katanya. Saudara Zamri Abdul, Saudara Syafiq Ismail, begitu juga Saudara Muhammad Noor, Saudara Syahar, Saudara Rocksteady. Saudara Ramlan dari Yomping, ya, dari Yomping Johor. Puan Samina, Acai Bentayan dari Pahang. Saudara Robi Din, apa khabar? Ruby dari mana, Abi? Ahmad Map, Piming Poliang, Paiming Poliang katanya. Saudara Muhammad Johari, Saudara Mustafa Hamid, Saudara Zaini Castello, terima kasih. Nur Leman, Saudara Tailong, apa khabar? Itu Saudara Muhammad Noor, Saudara Zek Zaki, Saudara Abdul Halim Muhammad Noor, Saudara Af X Tam, Saudara Waksu, apa khabar? Saudara Riza Muhammad, Saudara Abu Bakar Mustafa, Puan Hamidah Kamat, Saudara Zailan, apa khabar sahabat? Saudara Lim Bunciang, how are you Lim? Saudara Puan Jamailiah Sabian, dia kata cantik baju hijau, tak ada masalah. Puan Rohani Nordin, Saudara Jamil Abdul Jamad, Saudara Fazil Hamdani, katanya gaji rakyat kecil, barang mahal. InsyaAllah kita santuni nanti saudara. Saudara Nori Mustafa, Rasha Faris, Saudara Dian Muhammad, Saudara Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Saudara Muhammad Hassan, Saudara Zailan, Saudara Kut Afro, Santero Papala, Bonda Zizah, itu juga dengan Kembak, Kut Afro. Ya, Saudara Abdullah, Saudara Jina, Al-Hadi, Saudara Dinhu, apa khabar saudara? Saudara Salih Limbang dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Banyak yang saya pentingkan sekarang ini, saya harapkan, bukan penting saudara, kasar bahasa tu. Yang saya harapkan daripada anda semua adalah like, share dan subscribe. Subscribe ini penting saudara, sebab bila anda subscribe, maka tiap-tiap kali saya buat pencerahan ada notifikasinya. Jika tidak, tak tahulah bila ada, tak ada. Sebab itu saya katakan, pastikan anda subscribe. Dan harapan saya, jangan lupa like, share dan subscribe, ya. Saudara B, Saudara Muhammad Syahani, Papa Reformasi, Det Mahaziar, Saudara Ismail Isli, Ajir Firdaus, Al-Junid, ada nama. Bila dicantumkan semua tu susah saya nak menyebut satu-satu saudara. Tak maaf lah, ya. Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Orang Subang Jaya, moga sihat. Saudara Yusuf Ibrahim Kadalora. Baik saudara, hari ini hari Jumaat saudara, kita telah pun usai melaksanakan ibadah solat Jumaat, hari yang cukup penuh dengan keberkatan.
Dan hari ini tanggal 27 Januari. Ia merupakan hari yang ke-1045 hari COVID-19 melanda negara kita. Laporan yang saya terima daripada sahabat kita, Saudara Jamil Idris dan juga Saudara Rio, katanya bahawa terdapat 172 jangkitan semalam. Ada peningkatan sedikit. 2 hari berturut-turut ni naik ni. Daripada 101, 3 hari lepas, 2 hari kemudian 132 dan semalam 172. Jumlah jangkitan adalah yang kumulatif 4,976,990 jangkitan. Dan rupanya semalam saudara amat menyedihkan. Ia mengundang 3 kematian. Ia terdapat 3 kematian walaupun angka tak begitu tinggi. Dan jumlah kematian yang direkodkan setakat ini saudara adalah jumlahnya 36,927. Bagaimanapun saya ucapkan tahniah jugalah kepada Dr. Zaliha Mustafa selaku Menteri Kesihatan yang bertungkus lumus untuk meredakan jangkitan COVID-19. Sebab itu kita lihat sekarang ni dia berlegar pada angka 100 saja, tak ada naik 200, 300. Usahakanlah lebih ya Dr. Zaliha dan kaki tangan di Kementerian Kesihatan. Saya melihat terdapat peningkatan di 8 buah negeri. Bagaimanapun peningkatannya taklah tinggi sangat saudara. Ada yang 30, ada 20 dan sebagainya. Dan susut di 8 negeri. Sementara itu saudara, Pahang dan Perlis, alhamdulillah sifar, kosong, tiada jangkitan. Dan ini merupakan hari keempat saudara, semua negeri di seluruh negara kita ini jangkitannya 2 angka, tidak ada ratusan. Dan paling tinggi saya lihat cuma Selangor. Daripada 33 kemarin dia naik kepada 58. Masih lagi dalam paras yang boleh terkawal saudara. Begitu juga dengan wilayah Persekutuan, 35 jangkitan. Daripada 21 kemarin, semalam 35. Johor ada naik 5, ini 10 jangkitan. Dan Sarawak susut sedikit daripada 13 pada 12. Sementara Kedah daripada 7 jangkitan naik pada 13 jangkitan. Itu saja 2 angka. Lain semua angka 1 angka saudara. Sabah 5, Pulau Pinang 4, Kelantan 9. Walaupun meningkat, kemarin 4, hari ini semalam 9. Perak 8, ada peningkatan 4 jangkitan. Di Negeri Sembilan 4, dia susut daripada 10. Pahang sifar. Di Melaka 7, ada susut daripada 6, daripada 13 pada 7. Terengganu 2, naiknya 1 saja. Putrajaya 3 jangkitan, susut daripada 5 pada 3 jangkitan. Dan wilayah Persekutuan tak mampu bertahan, sifar. 4 hari berturut-turut tiada jangkitan, tapi semalam jangkitannya 2. Bukan banyak pun saudara. Dan Perlis tiada jangkitan, daripada 2 tiada jangkitan, kosong. Itulah laporan yang saya terima. Terima kasih Saudara Jamil Idris. Masih lagi saya mengingatkan teman-teman agar memastikan melakukan penjarakan sosial. Bila kita keluar rumah, pakai pelitup muka. Berusahalah untuk kita memutuskan jaringan COVID-19. Saya tarik nafas ni sikit saudara bila tengok ada kematian saudara. Saudara Uda Haris, salam. MKT UMNO tak habis meeting lagi ke? Belum. Belum, masih lagi tengah berentap lah saudara. Baik saudara, MKT jugalah meniaga, terus meniaga. Jadi sebab itu kita masuk segmen e-commerce saudara. Bagi teman-teman yang berniaga, yang nak mewawarkan produk mereka, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Ya, saya mohon daripada saudara dalam 3 minit saja pencerahan untuk e-commerce. Al-Azhar berniaga setangi bakur. Itu kemian, macam kemian dibakar harum semerbak rumah kita. Ingat saudara, rumah yang wangi adalah kegemaran para malaikat, kebencian para syaitan. Al-Azhar turut memasarkan minyak wangi daripada tanah Arab. Sedap baunya, dibuat berasaskan daripada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Jangan lupa saudara, sedap dimakan. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, buah-buahan boleh dihantar terus ke rumah anda. Hubungi saudara Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan tersebut apple, cherry, anggur dan sebagainya. Harga murah saudara, lebih murah daripada pasar.
Dan akhir sekali, makanan kegemaran saya, pop yang sira Lady Maria. Ini sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Harga pun murah, mampu milik saudara. Mampu, saya kata, memang murah. Tapi saya tak boleh mengatakan berapa harganya. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Itulah seketika saudara e-commerce. Terima kasih atas perhatian anda. Kita masuk segmen. Ini penting juga saudara bagi saya sebagai jaluran kehidupan kita, panduan kehidupan kita dalam segmen naluri kehidupan. Kerana saudara, dari ayat bin Himar al-Mujasyah radhiyallahu anhu, dia berkata daripada baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, penghuni syurga itu terdiri daripada 3 golongan. Banyak orang nak kata, siapakah penghuni syurga itu? Penghuni syurga itu adalah 3 golongan, kata baginda Rasulullah SAW, iaitu penguasa yang berlaku adil, gemar bersedekah dan diberi kurnia taufik oleh Allah SWT. Kedua, seorang yang penuh kasih sayang dan lemah lembut kepada setiap kerabat sesama muslim. Dan yang ketiga, seorang yang suci dan miskin, namun menjaga dirinya dari meminta-minta. Memanglah meminta-minta ni pun bagi Rasulullah pun tak seronok tengok. Memang tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi menurut setengah orang berkata pada saya, sampai tiba waktunya nanti apabila sedekah dah orang tak nak terima, waktu itu bersedialah anda, tanda-tanda akhir zaman. Jadi saudara, antara golongan yang akan menjadi penghuni syurga, ingat, penguasa atau pemimpin yang adil, yang sentiasa pemurah dengan bersedekah, dan mereka diberikan kurnia taufik oleh Allah dalam menjalankan tanggungjawabnya. Kedua, orang memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut kepada setiap kerabat serta sesama muslim yang lain. Jadi sebab itu kita harus menyantuni teman-teman kita dengan lemah lembut dan kasih sayang, bukan dengan maki hamun. Kita harus menegur dengan bahasa-bahasa yang baik, saudara. Dan ketiga, orang yang suci hatinya, walaupun dia miskin, tapi dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Itulah saudara, dia redha dengan apa saja yang didatangkan kepada Allah padanya, dia redha. Susah pun dia redha, saudara. Jadi saudara, oleh itu saudara, saya mengharapkan agar kita berusahalah untuk memiliki ciri-ciri golongan penghuni syurga. Itu yang kekal dan abadi, saudara. Baik. Terima kasih saudara, terima kasih pada teman yang mengirim kiriman pada saya untuk perkongsian kita bersama. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini tulisan ataupun culipan daripada sahabat saya, Datuk Syed Ali. Katanya, andai kita tidak melakukan semua tugas, andai kita tidak melakukan semua tugas, jangan pula kita tinggalkan semua tugas dan kewajipan itu. Dan jangan sesekali meninggalkan kemampuan untuk mengajak orang lain berbuat baik. Itu saja. Kalau kita tak mampu untuk melakukan, kita tidak melakukan semua tugas, jangan kita tinggalkan. Berusahalah untuk melakukannya, saudara. Itu keadaannya, kita harus saling mengingati antara satu sama lain. Dan saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Saudara, hari ini adalah hari yang ke-53 wujudnya kerajaan perpaduan berteraskan, berusaha untuk menangani derita rakyat. Ini kita kena ingat, saudara. Dan saya ingin berpesan pada menteri, 2 malam dulu saya memberi kritikan, tapi teman-teman mengatakan saya membelasah, saya mengkritik, sebab wujudnya kerajaan perpaduan ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menangani derita rakyat. Pemimpin utama nak menangani derita rakyat, jangan pula menteri buat tak tahu. Itu je cerita dia, saudara. Dan juga jangan lupa, saudara, tinggal 54 hari lagi kita menanti lembayan Ramadan. 54 hari saya lagi. Bicara kita malam ini, saudara, mudah. Mari kita tunggu siapa yang kena. Mari kita tengok siapa yang kena. Sabar. Ya, saudara. Bagaimanapun, sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Terima kasih Pak Nazil, jauh dari Perlis, menghantar kiriman saban hari kepada saya. Kata Pak Nazil, ke tepi ampayan pungut leletup, buah peria dipetik menantu.
Mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia diri menentu. Jadi mulut tempayan ni boleh tutup. Mulut manusia ni faham-faham je lah saudara. Saya suka Pak Nazir sebab dia kata leletup itu adalah sejenis tumbuhan rampai dan pucuknya boleh dimakan. Kecil-kecil dulu kita ada buah leletup. Dia selalu ada dekat pagar-pagar tu. Itu buah leletup nama dia saudara. Mungkin anak muda tak tahu. Tambah Pak Nazir lagi, asyik berdondang sayang sampai terlupa malam dah larut. Pukul gendang, kemenangan terbayang. Tak ada siapa hendak menurut. Jadi mengatakan dia dah menang, dia dah dapat itu, dapat ini. Akhirnya tak ada siapa pun ikut dia. Itulah keadaannya sekarang. Saudara, izinkan saya berpesan sekali lagi pada anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan pada pelbagai channel. Maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca dan juga suntingan lakukan. Jadi saudara, sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat suntingan ataupun memberi komen. Pihak saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Ya saudara, semua suntingan dan komen anda adalah tanggungjawab anda. Ini ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Jika saya memberi komen, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saban malam saya mengingatkan anda, sebab ini juga yang dipesankan oleh peguam saya, mesti saya lontarkan kenyataan ini. Saudara, cuaca masih lagi tidak menentu. Sebagaimana yang saya katakan, saudara, lewat malam dia sejuk. Bila mentari berada di ufuk barat, bila datang hari senja, air di tempayan pun sejuk. Jadi saya menasihatkan pada teman-teman yang seusia dengan saya, pastikan waktu malam tutup kaki kita ataupun pakailah sarung kaki, sebab usia-usia begini mudah kita mengalami kejutan ataupun krem kaki saudara. Ini pesan saya. Dan setakat ini belum ada lagi laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia apa yang berlaku di Johor dan beberapa negeri. Namun saudara, jangan lupa saya dapat khabar di Kota Baru tengah hari tadi hujan. Begitu juga di Terengganu. Met Malaysia meramalkan selama 5 hari. Oleh itu berhati-hati. Begitu juga dengan teman-teman di Sabah dan Sarawak saudara. Saudara, alhamdulillah, petang tadi laporan yang saya terima bahawa ringgit Malaysia nampaknya terus mengukuh berbanding dengan dolar Amerika, kerana ditutup tinggi hari ini saudara. Apabila nilai mata wang Amerika sudah bermula susut. Demikian menurut para penganalisa. Jam 6 petang tadi ringgit meningkat kepada RM4.24.5. RM4.24.5 jadi RM4.25 bagi setiap dolar Amerika. Tak ada lagi lah RM4.80, RM4.70. Nampak gayanya? Sedangkan pada hari Rabu dulu, ringgit diniagakan pada RM4.26 pada penutup pada hari Rabu. Menurut rakan pengurus SPI Asset Management, Sir Stephen Yanes, dia kata ringgit meneruskan kenaikan didorong oleh sentimen yang merosot terhadap dolar Amerika menjelang keputusan Reserve Persekutuan FED minggu depan saudara. Dan mata wang tempatan juga dirangsang oleh sokongan berterusan daripada pembukaan semula negara China yang memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Demikian menurut laporan bernama saudara. Jadi inilah yang kita harapkan, ringgit kukuh, mudah sikitlah kita mendapat barang-barang, membeli barang-barang dari luar negeri itu dengan harga yang berkemampuan. Saudara, bagaimanapun saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwal undang-undang, Datuk Azalina Osman, kerana Mahkamah di Luxembourg akhirnya bersetuju mengenepikan perintah yang membenarkan pihak yang mendakwa diri mereka sebagai waris Kesultanan Sulu yang mahu merampas aset Malaysia. Ini syarikat itu mereka cuba berusaha untuk merampas dua anak syarikat Petronas yang cuba dilakukan oleh waris Kesultanan Sulu tahun lalu saudara. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Azalina Osman Mak Said, keputusan itu merupakan satu kemenangan untuk negara kita. Sebab Julai lalu waris Sulu telah pun mendapat perintah penahanan untuk merampas aset Petronas di Azerbaijan dan
di South Caucasus yang didaftarkan di Luxembourg. Jadi sekarang ni nampak gayanya tak ada lah. Malaysia berhujah, dalam hujahnya menurut Datuk Azalina, Malaysia berhujah bahawa Setampa, iaitu peguam yang mewakili keluarga waris Sulu, tidak layak untuk menimbang tara dalam kes tersebut kerana dia rupanya telah disiasat oleh pendakwa raya Sepanyol atas dakwaan menghina perintah mahkamah di Sepanyol dan di Perancis. Dalam kenyataan hari ini, Datuk Azrina berkata bahawa mahkamah di Sepanyol telah pun membatalkan perlantikan Setampa dan membatalkan keputusan yang memihak kepada waris Sulu. Dan oleh itu, Malaysia memfailkan pelepasan sementara dengan menarik balik perintah penahanan dan perbicaraan yang berlangsung pada 5 Disember lalu. Jadi setara mempertahankan Malaysia dalam setiap forum bagi memastikan kepentingan, imuniti, kedaulatan negara kita ini dilindungi dan dipelihara sepanjang masa. Ini adalah tugas kerajaan dan menurut Datuk Azalina, kerajaan akan berusaha untuk mencapai matlamat tersebut. Itu gambarannya. Bagaimanapun, saya melihat teman-teman kita masih lagi tidak putus asa. Mohon jasa baik Yang Berhormat Perdana Menteri untuk memikirkan agar pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar dapatlah segera dilakukan, kerana saat ini masih lagi kedudukan harga barangan tinggi, kehidupan rakyat masih lagi terhimpit. Lebih-lebih lagi kalangan golongan yang dulunya T20, M40, M60 dan sebagainya, mereka begitu terkesan sebab ekonomi negara begitu menghudum sejak 4 tahun lalu. Daripada zaman perintah Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir, bawa pada Tan Sri Muhyiddin, bawa pada Datuk Ismail Sabri, kemerosotan ekonomi hingga mengakibatkan negara berhutang 1.5 triliun. Ini keadaannya saudara. Dan tentulah suasana sukar ini turut mengheret teman-teman kita yang dulu hidup boleh lega sikit tapi sekarang dalam keperitan. Sebab itu mereka memohon, sebab mereka masih punya simpanan melebihi 100 ke 200 ribu dalam bank simpanan, dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi perlulah diusahakan supaya mereka diizinkan mengeluarkan simpanan mereka secara bersasar. Bagaimanapun saya dipahamkan bahawa pegawai-pegawai di kumpulan wang simpanan pekerja telah pun memanggil ini persatuan yang berusaha untuk meminta agar pengeluaran secara bersasar ini dilaksanakan. Kabarnya ada mesyuarat khas akan dilakukan. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan, keprihatinan pemimpin, keprihatinan mereka yang dianjung kuasa untuk melihat kehidupan rakyat saudara. Saya juga agak seronok sebab saya dikabarkan, tapi bila saya bertanya daripada Yang Berhormat Tengku Razali petang tadi waktu makan tengah hari, dia senyum saja. Saya dikabarkan memang ada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan bersama dengan Tengku Razali Hamzah untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara. Inilah yang sepatutnya dilakukan. Bukan macam saya dapat kabar juga, ada orang tu bila dah takjil pada menteri, ada pula jumpa dengan Tengku Razali nak bincang, buat apa? Dah tak ada kuasa baru nak jumpa, buat apa? Tapi saya tak maulah untuk mengungkit kisah silam saya. Cuma saya rasa cara Datuk Seri Anwar Ibrahim berbesar hati untuk berjumpa sebagaimana yang kita sarankan, bertemulah dengan orang-orang yang mengetahui soal-soal ekonomi ini untuk menangani ekonomi negara. Jadi bila saya berbual dengan Tengku Razali Hamzah, saya yakin mungkin itulah juga, mungkin saudara, dia pun tak ada kata saya dah jumpa sekarang bulan, tidak. Dia bukan nak cerita. Sebab saya dipahamkan ada teman-teman beritahu bahawa terlihat Tengku Razali, Yang Berhormat Tengku Razali berada di pejabat Perdana Menteri minggu lalu. Jadi saya tanya dia, "Ku adakah you pergi jumpa Dr. Anwar Ibrahim?" Dia senyum. Senyum tu dia tak mau komen lebih. Dia tahu kalau saya kata mengesahkan, saya akan ulas pula malam ni. Tapi bagaimanapun senyum itu bagi saya mempunyai 1000 makna. Alhamdulillah kalau benda itu berlaku. Sebab teman-teman dia yang ada di PMO, pejabat Perdana Menteri, mengatakan ada kelibat. Yang Berhormat Tengku Razali berada di Kementerian Pertahanan, dia pejabat Perdana Menteri. Alhamdulillah, beginilah sepatutnya. Yang muda,
menghormati yang tua, dan yang tua akan menyantuni serta mengasihi yang muda. Ini sepatutnya. Saya dah cakap waktu dulu lagi, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, eloklah berbincang. Pakar-pakar mereka ini adalah orang yang mengendalikan dan juga mencetuskan ekonomi negara kita supaya berada dalam keadaan yang agak ini harmonis bentuknya, saudara. Bila saya berbual dengan beliau, saya bertanya, saya rasa ini juga mungkin butiran-butirannya mungkin, saudara, ya. Sebab saya tanya, apakah caranya untuk kita meningkatkan ekonomi negara? Dia menurut Tengku Razali, rupanya di negara kita ini, di Kuala Lumpur, terdapat 3 buah bank milik kerajaan negara China. Ini dilakukan ataupun diwujudkan zaman era Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Terdapat 3 buah bank milik kerajaan negeri China yang beroperasi di Kuala Lumpur. Jadi, cara dia kata, kalaulah pimpinan negara kita dapat berunding dengan kerajaan negara China agar wang mereka dimasukkan dalam bank mereka di sini, bukannya pinjam Malaysia, tidak ada keperluan. Ya, artinya macam kita dulu, kita ada bank Bumi Putra di London, so kita letaklah ini wang kita di London dalam bank kita sendiri, bukan untuk diagihkan, beri pinjaman, tidak. Jadi bila wang itu dimasukkan dalam bank negara China yang ada 3 buah ini, maka dengan sendirinya akan mengapungkan, akan meningkatkan kadar tukaran wang kita ni meningkat berbanding dengan negara-negara lain. Menurut Yang Berhormat Tengku Razali, katanya negara China saat ini mempunyai kekayaan lebihan. Mereka mempunyai lebihan kewangan menjangkau pada 7 triliun dolar. Kalaulah Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat bertemu dengan pemimpin dari negara China, bukan minta pinjaman, cuma masukkan dalam bank mereka yang beroperasi di sini, ini akan mengukuhkan kewangan kita. Itu menurut pandangan Tengku Razali. Sebab ini juga yang pernah dilakukan oleh beliau. Tapi waktu itu kita tidak mempunyai bank yang beroperasi, bank China di Malaysia. Kita waktu itu tahun 1971, Yang Berhormat Tengku Razali pergi ke negara China untuk memasarkan komoditi kita, iaitu kelapa sawit, getah dan timah. Sewajarnya perkara ini diteruskan. Andainya, saudara, kita menghadapi masalah bila komoditi kita kadang-kadang di pasaran susah, bila kita nak masarkan ke India, kerajaan India kata tak mau import dah, kita nak memasarkan minyak kelapa sawit kita di negara Eropah, mereka macam-macam lah buat dalih. Seandainya kita meneruskan hubungan kerjasama ekonomi antara Malaysia dengan negara China, sebab negara China besar, ekonominya kukuh, dan saat ini, saudara, mungkin orang tidak tahu, ekonomi negara China sudah pun mengatasi ekonomi Amerika, sebab mereka mempunyai lebihan kewangan. Kalau kita dapat mengadakan hubungan yang baik ataupun meningkatkan hubungan diplomatik yang sedia ada, maka pastilah, sebab bila dengar tadi telah kedudukan kewangan kita menurut sumber daripada forex tadi, nilai mata wang kita naik kerana dasar negara China membuka wang mereka, pelaburan di luar negara, termasuk dalam negara kita. Tapi kalau bank, 3 buah bank ini yang diasaskan, saya Saudara Harisani, saya bukan nak ambil hati, saya cerita yang benar. Saudara marah dengan saya, kenapalah anda seolah benci pada orang lama. Saya berbual tadi, saya nampak ada logikanya, saudara. Ada logikanya. Bila ada pertemuan, kalau jumpa Anwar Ibrahim, tentulah dia akan memberi pandangan, bukan dia nak merebut kuasa, saudara. Masalahnya kadang-kadang, Saudara Harisani ni, kita tak mau menerima hakikat. Bagi saya lah, orang yang berjasa, orang yang berpengetahuan, apa salahnya? Apa salahnya? Orang kata ular menyusur di bawah akar, tak hilang bisanya. Saya ingin mengingatkan anda supaya jangan kita pandang serong pada orang. Ya, saudara. Terima kasih saudara Idin Sugih daripada Parit Bunta, Perak. Saya Pak Long. Jadi menurutnya, kalau beliau meneruskan, ataupun Datuk Anwar Ibrahim meneruskan kerjasama ekonomi dengan negara China, dan jika mereka memesan minyak kelapa sawit kita saja, kita keluarkan hasil minyak kita ni dalam setahun, 3 bulan selesai, saudara. Sebab mereka memerlukan banyak.
Kerana negaranya besar, rakyatnya ramai dan ekonomi mereka sudah kukuh. Kerana negara China pun telah pun membuka. Dia punya dasar ekonomi mereka tidak lagi untuk negara sendiri, tapi dia dasar keluar. Sepatutnya inilah perlu direbut. Dalam waktu yang sama, menurut Tengku Razali, dia kata kita harus mempertingkatkan lagi pengeluaran negara kita. Pertingkatkan kita punya komoditi, getahnya ataupun minyak kelapa sawit, dan paling penting adalah minyak Petronas. Negara China tidak mempunyai telaga minyak. Kalaulah minyak kita ini, sebab minyak kita ini special grade-nya saudara, like sweet. Kita punya minyak dari Malaysia ini namanya lah like sweet, bukan brand North Sea. Brand North Sea kalau dibezakan dia punya harga lebih tinggi. Dan seandainya negara China mengimport, saya rasa tak perlu kita fikir negara-negara lain, minyak yang ada persekitaran kita. Begitu juga beliau menyatakan bahawa ada menemui penemuan terbaru telaga gas yang agak besar, malahan sampai ke peringkat mampu untuk mengeluarkan hidrogen. Ini satu rezeki daripada Allah SWT yang perlu dimanfaatkan. Jadi sebab itu beliau mengharapkan agar pimpinan negara, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, usahlah teguh pegapah untuk memberi hak. Jangan diagih-agihkan. Biarlah Petronas menjaga kepentingan semua, dan soal royalti bincanglah. Jangan diagih-agihkan. Contohnya, kalau Petronas ini minyak di Sarawak, biarlah syarikat dari Sarawak yang mengemudi. Boleh dia, tetapi bukan beri hak 100%. Sebab saya melihat juga, saya bertanya bagaimana tuntutan Sabah yang mahukan agar seluruh minyak itu dimilik negerikan. Dia merobot Tengku Razali, tak bolehlah kita berpegang pada Akta Petronas lah, sebab kita dah ada Akta Petronas. Jangan dibiarkan kita merobek setiap akta yang telah diwujudkan zaman berzaman. Itu keadaannya. Dan kita tidak bolehlah mengenafikan bahawa banyak juga gas-gas yang terdapat, telaga-telaga gas yang terdapat di sekitar perairan Sabah. Bukanlah sekitar bumi Sabah sahaja. Dia melebihi 3 km ataupun 3 batu nautika. Tapi hak mereka kena kita santuni lah. Tapi tidaklah kita merosakkan acuan daripada Petronas. Itu pandangannya. Saya rasa, saya mengharapkan mungkin itulah antara bual bicaranya, kalau benar beliau bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lalu, saudara. Dan saya cuba bertanya dengan beliau, sebab saya dipahamkan, saya kata sejauh mana benarnya mantan Perdana Menteri ada bertemu dengan Yang Muhammad Tengku. Ada mantan Perdana Menteri kita bertemu. Saya tanya apa perbualannya, dia tanya ke arah mana, apakah Tengku Razali mau jawatan Presiden UMNO dan sebagainya. Dia kata ada pada dia dah. Pada dia nak lihat bahawa UMNO ini dipertahankan, diperkasakan. Dia mau melihat kestabilan politik negara. Itu keadaannya saudara. Banyak buah-buah cerita saya tak boleh cerita lah. Banyak perkara ni, ada benda yang saya boleh cerita pada anda, tapi cukuplah saya memberi sedikit-sedikit input pada anda. Artinya walaupun dalam keadaan sekarang anda tak suka dengan Tengku Razali, masih lagi mantan Perdana Menteri bertemu dengan beliau, berkunjung ke rumahnya. Dan beliau juga dijemput, diundang untuk hadir bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kabarnya dengan pegawai di Kementerian Kewangan. Bukan untuk mentadbir negara saudara, adalah macam mana untuk menjana ekonomi negara saudara. Itu saja setakat ini yang mampu saya ceritakan pada anda. Dan sekarang ini saudara, kita tengah tertunggu-tunggu. Saat ini saya dipahamkan tadi jam pukul 8, 8.30 tadi, kat pukul 9 tadi, masih lagi bergedudup bergedudup perbincangan di Majlis Tinggi UMNO di tingkat 39. Ibu Pejabat UMNO Malaysia. Butir tentang masalah segalanya masih belum dapat tuntas, belum ada dikirimkan kepada saya. Kalau ada tentulah dah ada segini, belum ada lagi saudara. Belum ada keputusannya, tetapi saya melihat saudara, sebelum Majlis Tinggi mengumumkan keputusannya, saya dah agak dah, bukanlah saya dah tahu, saya dah agak ya boleh kata tahu, kalau tahu mana boleh. Itu adalah hanya yang mengetahuinya Presiden saja. Sebelum beliau membuat pengumumannya, kita harus melihat saya. Sekarang-kadang saya terima juga kawan-kawan hantar kiriman pada saya. Dia kata bila seseorang itu dipecat, dia akan disanjung kerana
dilihat kononnya berani bersuara. Dan tentulah kalau dia dipecat, tentulah dia dapat simpati dari banyak pihak. Dan tentulah dia akan dipancing oleh parti-parti lain untuk menyertai parti mereka, dan dia akan berlagak sebagai hero. Itu kata teman saya. Saya rasa boleh juga. Ada tadi tu saya takut ni kalau ni macam mana saya nak buat ni. Gantung keahlian. Sinar Harian dah melaporkan tu. Belum lagi saya pukul 10. Macam mana dia melaporkan? Mungkin dari sana ya. Lintas langsung belum ada lagi. Saya dapat sekejap. Saya mudah-mudahan tidak mengganggu saya. Saya nak tengok ni. Apa cerita dia? 1 minit katanya bahawa UMNO berkeputusan untuk menggantung keahlian dan bekas pengurusi perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar selama 6 tahun. Perkara itu dilakukan sendiri oleh Noh Omar yang juga bekas ahli parlimen ketika temu media selepas menghadiri mesyuarat Majlis Kerja Tinggi UMNO yang diadakan tadi. Setakat ini itu yang saya setakat ini itu latest yang kita dapat bahawa Tan Sri Noh Omar telah pun digantung. Kata dia lah. Ini laporan saudara. Saya melaporkan bahawa Noh Omar telah pun digantung keahliannya selama 5 tahun. Nak buat macam mana? Itu sebab dia bercakap sendiri. Itu laporan daripada Sinar. Teman-teman menghantar kiriman. Saya tengah tunggu lagi. Sekarang. Dan berbalik pada diri, kalaulah seorang itu digantung, dia tentu tak boleh bergerak bebas. Dia tergantung. Macam orang itu tak gantung tak bertali. Nak bergerak pun tak bebas mana. Jadi akhirnya sudah pastilah popularitinya akan menurun. Jadi kerana itu dia perlulah bermuhasabah diri. Keadaannya sekarang semua kita tengah tertumpu menanti perkabaran teman-teman saya di Ibu Pejabat UMNO sekarang ni. Sebab saya yakin apabila Datuk Zaid Hamidi semalam menyatakan bahawa akan berlaku pembersihan secara besar-besaran. Setakat ini sebab mungkin saya rasa tadi cerita Noh Omar dia turun lah. Dia menghadiri sebab dia majlis tinggi. Bila diri dia sendiri digantung, dia turun di balik awal lah. Ini orang kata balik awal lah babe. Sebenarnya itulah orang kata bila kita berkuasa, janganlah kita melakukan sesuatu yang boleh merosakkan parti kita. Bagaimanapun kita tunggu saja. Kita nak tunggu apa pula dengan untung nasib Khairi Jamaluddin. So sekarang ni tunggulah kata Zaid semalam. Banyak orang bertanya, banyak orang nak melihat Khairi sebab kita merasakan Khairi sewajarnya dipecat. Begitu juga ada 2-3 orang. So jadi peristiwa malam ini amat dinantikan. Setakat ini yang saya dapat berita tadi daripada laporan bersinar bahawa Noh Omar telah pun digantung selama 6 tahun saudara. Sekarang ini saya terdapat banyak peristiwa yang berlaku. Kenapa mereka diambil tindakan? Itu pertama, mereka melakukan sabotaj terhadap parti dan calon Barisan Nasional ketika pilihan raya umum diadakan. Itu dah kata tangan yang mencincang bahulah memikul. Saya bersimpati dengan Datuk Habibah, ketua wanita di Tanjung Karang. Saya hadir mendengar ucapannya, dia sampai menangis. Dia kata salah dia ke yang bila parti memilih dia untuk jadi calon, maka dia perlu diperlakukan sebegitu. Saya dikabarkan bahawa ada juga calon daripada calon daripada bebas. Katanya adanya mantan kaki tangan pejabat Tan Sri Noh Omar. Apakah itu merupakan satu sabotaj? Saya tak tahulah saudara. Yang kedua saudara, mereka yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri, mereka juga sewajarnya diambil tindakan. Kita tunggulah. Terdapat 10 orang tapi tolak 3 iaitu daripada MCA 2 dan MRC 1. Ketiga jadi 7 orang. 7 orang ni 3 daripada Negeri Sembilan. Saudara, termasuklah katanya kabarnya Datuk Isyamuddin Tunusin On. Besar kemungkinan kalau begitu keadaannya, tentulah dia juga tidak terkecuali untuk diambil tindakan. Yang ketiga, mereka yang menentang secara terbuka dan membuat tuduhan tanpa asas berkaitan usul tiada pertandingan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Ini benar juga. Tadi waktu saya berbual dengan Jawab Mala Tengku Razali, dia pun bersetuju. Saya katakan bahawa sebenarnya itu bukan usul. Bukan satu usul khas. Memanglah kalau satu usul khas, maka hendaklah dibawa daripada bahagian, dihantar Majlis Tinggi memutuskan boleh dibawa. Ini tidak. Dalam perbahasan, saya ada dalam Perhimpunan Agung itu lagi.
bahawa wakil daripada Negeri Sembilan tu dia berkata dia membahaskan ucapan dasar Presiden. Dan dalam waktu membahaskan, kerana Presiden mengatakan soal pertandingan jawatan ini pulanglah pada perwakilan. Jadi dia menyahut saranan pada Presiden UMNO. Dia kata kalau gitu keadaannya, dia mengusulkan supaya ini dalam ucapan Presiden, bukan satu usul khas. Ini yang orang banyak tak faham. Yang orang kata nak bawa usul ni, kena bawa lah daripada satu usul khas. Kena dibentangkan di bahagian, daripada bahagian bawa majlis tinggi, ataupun majlis tinggi punya usul. Ini bukan usul daripada majlis, bukan usul khas, bukan spesifik usul. Ia terangkum dalam usul ucapan terima kasih kepada Presiden berhubung dengan ucapan dasarnya. Jadi anda kena faham ya. Saya nak jelaskan. Banyak orang kadang-kadang tak faham, dikelirukan oleh mereka yang kecewa. Ini keadaannya, sebab itu mereka menentang dan sebagainya. Kita tunggu lagi saudara apa yang berlaku. Tetapi bagaimanapun, ini satu hal lagi saudara. Apabila Ketua Penerangan UMNO, tadi pun saya dengar juga dalam YouTube, ada satu portal apa nama portal itu, dia mengatakan bahawa ini terdapat beberapa orang akan menjadi kluster mahkamah. Dan ini amat mengejutkan saya apabila Ketua Penerangan UMNO Saudara Hisham Jalil menyatakan secara terbuka. Dia kata, dia berkias mula tu, dia sepatutnya dia kata Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia disarankan untuk bersedia dihadapkan ke mahkamah susulan dakwaan kes rasuah pengundi dan skandal penyalahgunaan dana kerajaan. Ini ucapan terbuka yang dilontarkan oleh Saudara Hisham Jalil. Dia selaku Ketua Penerangan Malaysia, dia memanglah dia membalas kenyataan timbalan Presiden Bersatu. Kerana Presiden Bersatu itu mempertikaikan agar Saudara Datuk Zaid Hamidi direhatkan dari jawatan timbalan menteri. Jadi dia kata Faizal tak seharusnya mencampuri urusan Datuk Seri Zahid kerana ia merupakan hak dan budi bicara Perdana Menteri. Betul. Jadi bila Saudara ini Syam Jalil mengatakan daripada kamu sibuk dengan kes mahkamah orang lain dan pemimpin UMNO yang telah berlangsung selama lebih 4 tahun di mahkamah akibat pendakwaan terpilih oleh pimpinan daripada parti kamu dulu, dia kata saya sarankan kamu atau rakan-rakan kamu dalam parti kamu bersedialah untuk dihadapkan ke mahkamah pula dan menjadi kluster mahkamah 2.0. Ini artinya saudara dalam masa terdekat tentulah ada penangkapan, tentulah ada pertuduhan. Saya tak tahu, ini dilontar oleh Saudara Syam Jalil. Dia memberi amaran kepada Faizal dan pemimpin Perikatan Nasional agar jangan mengalihkan isu berkaitan rasuah yang dipanggil sedekah. Itu keadaannya saudara. Wawani pun melaporkan juga. Sementara itu, ada satu lagi saudara, saya pun terkejut menerima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Abdul Rahman Bakar dari Terengganu. Sebab dia kata, ini kes berat ni, dia kata. Kes berat kerana melibatkan mantan menteri. Seorang menteri, dia kata, saya tak boleh sebut nama lah saudara, belum dituduh di mahkamah dan sebagainya. Dia kata ini kes berat kerana dia kata saya kenal Tycoon ni, Tycoon yang dikatakan juga terlibat dalam pemberian wang dan sebagainya, beri hadiah dan sebagainya. Dia kata saya kenal Tycoon ini, dia kaya, pakai kereta James Bond, dan keadaan ini tentulah mantan menteri itu tidak selamat, dalam bahaya katanya. Siapakah dia itu? Tunggulah saudara, saya tak boleh sebut namanya. Tapi artinya mantan menteri ini akan juga menjadi kluster mahkamah. Saudara Rain banyak honor apa dia buat kat Perak, itu pun pasti berlaku juga saudara. Dan saya juga melihat bagaimana tiba-tiba hari ini kita dah bercakap Dr. Mahathir sudah-sudahlah, masih lagi hari ini tiba-tiba dia menulis sesuatu tentang Dr. Najib begitu begini. Jadi saya terfikir, kenapa begitu? Rupa-rupanya sekarang dia dalam keadaan yang penuh kegelisahan apabila kes macam Sulu, kes Pulau Batu Putih sudah pun dibuka semula dan pihak pimpinan kerajaan menyatakan kerajaan akan menyiasat secara telus mereka yang bertanggungjawab juga akan dibawa ke muka pengadilan kerana berlakunya pengkhianatan terhadap negara. Padanlah dia melatah saudara.
Mungkin juga. Jadi sebab itu, apabila kerajaan mengumumkan akan ambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang disebabkan cuai ataupun misfeasance dalam bahasa undang-undangnya, dan menarik balik tuntutan negara ke atas Pulau Batu Putih. Ini keadaannya. Sebab itu dia menulis. Dan bila saya dengar pula tadi, laporan saya dapat perbicaraan berhubung dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, kadang semakin menyerah. Dalam perbicaraan kes 1MDB hari ini, bekas pengurus perhubungan awam, perhubungan M-Bank, iaitu Jona Yu Ginting, dia mengaku gagal menguruskan akaun peribadi Datuk Seri Najib apabila tidak berhubung terus dengan mantan Perdana Menteri itu berhubung transaksi dalam akaunnya. Artinya tidak berhubung Datuk Najib atas transaksi dalam akaun beliau. Sebaliknya, pendakwa itu berurusan dengan ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Jo ataupun Jolo. Dia tidak berhubung dengan Najib, dia berhubung dengan Jolo. Dan mengesahkan transaksi wang keluar masuk serta penukaran wang asing yang dipersetujui oleh Jo Telo, bukannya Datuk Seri Najib. Geng Peng ketika disoal balas peguam bela Tan Sri Muhammad Syarif Safi Abdullah dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram, mengaku berhubung dengan Jolo walaupun tidak ada apa-apa secara bertulis yang memberi kuasa kepadanya untuk berbuat demikian. Bila soal jawab lagi, dia pun bersetuju dengan Muhammad Syafiq bahawa tiada apa-apa dokumen bertulis daripada Datuk Najib yang menyatakan bahawa Jolo boleh berurusan dengan akaun terbabit. Jadi dalam hujahnya, Tan Sri Muhammad Syafiq berkata, terdapat banyak bukti yang menunjukkan saksi itu berurusan terus dengan Jolo bagi mengesahkan transaksi dalam akaun anak guamannya dan mempersoalkan adakah saksi diberi kuasa untuk buat demikian. Geng bagaimanapun mengulangi keterangan sebelum ini bahawa beliau kebiasaannya berurusan dengan Jolo kerana ahli perniagaan itu memulakan pembukaan akaun bank peribadi Datuk Seri Najib. Ini yang dibicarakan di mahkamah hari ini, saudara. Sebelum ini, saksi itu pernah memberi keterangan bahawa beliau juga akan berurusan dengan pemegang mandat akaun Datuk Seri Najib yang juga bekas ketua pegawai eksekutif SRC International dan Berhad, Nek Faizal. Sebab itu saya katakan sekarang ni, kena bawa Nek Faizal. Barulah berjelas lagi. Geng kemudian tanya sama ada Datuk Najib diminta menandatangani sebarang borang yang menunjukkan bahawa bekas Perdana Menteri itu seorang yang terdedah secara politik ketika membuka akaunnya. Bagaimanapun dia berkata tidak pasti mengenai perkara tersebut kerana ia membaikkan urusan cawangan. Jadi dokumen sedemikian tidak pernah ditunjukkan kepadanya, dan sewaktu siasatan kes, malah beliau juga tidak mempunyai akses kepada sistem akaun semasa M-Bank. Geng seterusnya bersetuju. Dia bersetuju dengan Tan Sri Muhammad Syafiq bahawa beliau dan bank tidak memaklumkan kepada Datuk Seri Najib mengenai transaksi wang berjumlah 800 juta dolar Amerika ke akaun peribadinya. Geng beritahu mahkamah khidmatnya di M-Bank telah pun ditamatkan berkaitan dengan akaun Datuk Seri Najib. Bagaimanapun beliau tidak diberikan surat tunjuk sebab oleh pihak bank. Ini perbicaraan akan bersambung pada hari Isnin nanti. Jadi nampak sekarang ni saudara dah menyerlah. Dia dalam kegelian lah. Itu keadaannya saudara. Saya tak tahu apa nak jadilah saudara. Suasana semakin kusut, semakin bercelaru nampak agaknya. Semakin bercelaru. Ini sebab itu sekarang ni saya melihat ada usaha sedang menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terus terang saya katakan, tadi saya berbual dengan Bapak Menteri Ghazali, kata, did you understand, did you realize or not, ada usaha menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia kata, yes, dia faham. Dan bukan hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, malahan kalangan menteri, tapi dia tidak menafikan bahawa kalangan menteri-menteri yang ada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, ada juga yang mereka mendedahkan suasana itu untuk membolehkan orang attack Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu keadaannya. Dalam keadaan begini, kita juga menuntut agar SPRM segeralah menjelaskan berhubung kenyataan mereka siasatan rasuah politik. Ini juga perlu dilakukan sesegera mungkin. Kita tak boleh tunggu lama-lama lagi lah, saudara. Dan saya berhubung dengan apa yang berlaku di Ibu Pejabat UMNO saat ini, teman-teman saya masih lagi belum menghantar kiriman. Saudara Din Ho, kenapa lambat sangat kes Datuk Najib diselesaikan? Semakin semakin kehakiman. Kesian Datuk Najib masih menunggu kat dalam lama-lama sebabkan kesalahan yang tak dilakukan. Saudara Din Ho, saya tak boleh kata apa, itu proses mahkamah. Saya tak boleh nak menjawab bagi pihak mahkamah, dan saya pun tidak mahu terjebak dalam contempt of court, saudara. Saudara Azman Afendi, betul ke kes Batu Putih dan YMD ada bersangkut paut
dengan ceritanya pesaka melelung batu putih pada Singapura. Wallahu a'lam bisawab. Ini akan terjawab apabila kertas putih berhubung pulau batu putih ini akan dibongkar. Saya yakin jangan main-main dengan black belt lady ni, Datuk Azalina ni. Sebab itu saya bersetuju beliau dilantik sebagai menteri di Jabatan Pementeri yang menjaga hal Dewan Undang, sebab Azalina Osman ni dia bukan kaleng-kaleng. Kalau dia kata itulah, dia tegas saudara. Dialah yang mengatakan era waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu, dia kata Parlimen dimandulkan. Jangan lupa dia berani bercakap. Saudara John Sky mau dibebas, tak boleh saudara. Saudara Acah Bentayan juga ramai yang menuntut agar bosku dibebaskan. Kita nak buat macam mana? Sekarang ni keadaan mahkamah dah memutuskan. Jadi proses pembebasan Datuk Seri Najib hanya boleh dilakukan melalui mahkamah. Itu keadaan sebenarnya saudara. Kita mesti menghormati undang-undang. Dan terpulanglah saudara Wadi Hana Wadi. Pulau Batu Putih bukan orang-orang Melayu punya. Biarkan saja cuba ambil alih Singapura, Penang yang dulunya hak orang Melayu. Saudara Wadi Hana saya, ini soalnya kedudukan Singapura, Pulau Pinang, Pulau Batu Putih dan sebagainya. Ini terpulang pada pimpinan negara. Mereka yang lebih mengetahui. Kita ada perjanjian-perjanjiannya saudara. Saudara Ajai Bentayan dia kata AG perlu ditukarkan. Bagi kita begitu, dan saya difahamkan sebab mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mau rock the boat. Dia tidak mau melakukan kejutan dalam bidang kehakiman dan dia akan dilihat seolah membalas dendam. Jangan lupa saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengalami suasana yang sebegitu. Jadi dia tak maulah dilihat dalam berdendam dengan badan kehakiman. Sebab itu dia melihat secara prosedur. AG ataupun Peguam Negara ini kabarnya akan tamat 2 bulan lagi. So mungkin dia tunggu 2 bulan lagi barulah ditamatkan. Mungkin. Saudara Azni Abdul Kadir, Datuk Azalina memang berjiwa besar. Orang macam ini negara kita perlukan. Benar saudara? Dan ini saya harapkan. Saudara Sani Abdul Wahab, takkanlah darah biru dah bertukar merah. Yang pasti yang satu train dengan atuk, maka putih torih pun tak ada darah. Saya wallahu a'lam bisawab saudara. Benda-benda begini kita perbincangan kita, saya melihat sekarang ni besar kemungkinan ada orang bertanya dengan saya tadi, saya dipahamkan saya tak mau mendahului, katanya antara 10 ke 12 orang yang akan dikenakan tindakan. Ini akan berlaku, tetapi bagaimanapun janganlah dilihat ini cubaan balas dendam. Banyak orang merasakan ini saya tengoklah macam mana kenyataan pihak-pihak pembangkang saudara yang mengatakan bahawa tindakan Presiden UMNO kerana Zahid Hamidi nak dendam. Tidak. Proses ini lama. Saudara kena ingat, Datuk Seri Zahid Hamidi menghadapi tekanan yang cukup teruk di peringkat akar umbi. Yang mahu supaya tindakan diambil terhadap mereka yang mengkhianati parti ini ramai. Tapi Datuk Seri Zahid tidak melakukan tindakan begitu, hanya mengikut kehendak akar umbi. Tak boleh begitu, dia ada prosesnya. Setelah aduan dikemukakan, saya dengar apa kenyataan Datuk Lokman Adam, dia prosesnya begitu. Kita ni kadang-kadang cakap pecat orang tu, pecat orang ni. Soal pecat memecat ini bukan soal presiden. Walaupun dia punya kuasa sebagai presiden, dia tidak akan buat. Kita tahu sangat. Saya ingatlah saudara, kalau saudara ingat 2-3 minggu dulu, saya kata saya nak ukur dada Zahid Hamidi ni. Berapa ekar besarnya, asyik belapang dada saja. Ahli di peringkat bawah menyirap ni. Mereka menyirap marah, mahukan orang ini disegera disingkirkan daripada UMNO. Sebab mereka ini adalah juak-juak jembalang tanah yang merosakkan UMNO. Tapi dia masih lagi menunggu. Dan apa yang dilakukan oleh lembaga disiplin UMNO bila ada laporan. Kalau tak ada laporan, macam mana nak buat siasatan? Dan sekarang ni ternyata banyak, dah mula banyak surat-surat dan juga ini aduan yang dilakukan. Maka sudah pun ada laporan terhadap, tak silap saya, antara 10 ke 12 orang. Orang ini tak payah disebut pun, anda boleh teka sendiri. Dan tadi saya dapat memetakan apa yang berlaku di tingkat 39. Tentulah apabila berhubung menyentuh tentang norma dan dia dijatuhkan hukuman oleh Majlis Tinggi, iaitu digantung selama 5 bulan. 5 bulan tak silap saya, 5 ke 6 tahun. Rasanya bukan 5 tahun, 6 tahun. Kalau digantung selama 6 tahun, sebab itu dia turun awal. Itu yang saya kata dia balik awal lah. Sir Zack, keatasan yang panas. Isu UMNO, kenapa pembangkang terlebih beri tumpuan? Saya saudara Bro AG
Memang saya pun tak faham. Orang lain, orang luar pula yang lebih campur aduk, kritik sana, kritik sini. Saya pun hairan. Tapi bagi saya, kalau begitulah sikap mereka, artinya UMNO masih lagi punya pengaruh yang kuat. Masih lagi kukuh akar umbinya. Sebab itu, pembangkang akan berusaha menggoyahkan. Dan sekali lagi, saudara, dalam kedudukan kerajaan hari ini, peranan UMNO begitu penting untuk memastikan, mempertahankan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan kerajaan perpaduan ini kukuh. The most important. Jika ni Saudara Husin Nur Omar dipecat atas permintaannya, walau alam bisawab, sebentar lagi tentulah akan ada laporan lagi. Saya tengah tunggu. Pembangkang tak ada kekuatan, tak ada siapa nak tanya. Lepas pasal Saudara Eli, saya tak mau menyentuh soal parti orang lain. Saya lebih suka bercerita tentang parti UMNO. Sebab itu parti saya. Saya orang UMNO, saya bukan ahli UMNO, saudara. Sebab itu saya cepat marah apabila orang mengatakan rumah saya ni buruk. Soal pemimpin buruk, saya tak marah. Tapi kalau mengatakan bahawa rumah saya buruk, tentulah saya marah. Itu naluri manusia biasa, saudara. Hidup saya dalam UMNO sejak dulu. Memang petang-petang saya mengatakan bahawa UMNO yang ada hari ini adalah UMNO baru. Tapi telah dipulihkan menjadi UMNO sebagaimana UMNO perjuangan yang diasaskan tahun 1946. Dalam keadaan begini, saya melihat bahawa jikalah suatu tindakan itu diambil, ini bukan kehendak ZMAD. Ini adalah daripada Biro Disiplin. Saya nak berjelas, Tok Mat semalam telah pun mendahului, kemarin mendahului. Bila dia kata, petang ini tahulah nasib KJ. Pula dah. Sedangkan petang itu Biro Disiplin yang bermesyuarat. Kemudian lepas Biro Disiplin, semalam Biro pengurusan parti. Tentulah apa saja yang dilaporkan oleh Biro Disiplin itu dihantar kepada Biro Pengurusan Parti. Selepas pengurusan parti akan dibawa kepada Biro Politik petang tadi. Selepas Biro Politik bermesyuarat, mengambil keputusan, barulah diangkat ke Majlis Tinggi malam ni. Itu prosesnya, tidak boleh siapa pun menongkahnya. Jadi jangan anggap ini adalah satu pilihan ataupun satu keputusan seorang. Ia keputusan yang dibuat lembaga disiplin, bahagian pengurusan, bahagian politik dan Majlis Tinggi. Bila dicapai semua keputusan, maka barulah dilaksanakan sama ada orang itu dipecat atau tidak. Tetapi saya tahu, banyak orang nak tahu macam mana tentang KJ. Bagi saya, lupakan dia. Saudara Kari 1852, dia kata, saudara, apa dah jadi dengan UMNO ni? Bubar dan masuk PKR je lah kalau macam ni gaya. Kenapa nak masuk PKR? Saya tak tahu. Kadang-kadang saudara menghantar kiriman, saya tak tahu saudara sama ada saudara ahli UMNO ataupun saudara ahli Parti Keadilan, atau saudara ahli Parti PAS atau Parti Persatu. Banyak saya terima kadang-kadang mereka masuk seolah mereka orang UMNO. Sebenarnya mereka bukan orang UMNO. Saudara Acah Bentayan, kalau puak PN terlibat rasuah, mungkin PN akan diharamkan. Adakah benar? Saya tidak dapat menjawab. Tetapi kalau mengikut perlembagaan negara, mana-mana parti yang didapati melakukan menerima wang ataupun anti money laundering, AMLA, maka parti itu boleh dibubarkan. Saya tak tahu bagaimana kedudukan itu terpulang pada ROS untuk mempertimbangkan. Malahan ROS juga telah pun menetapkan rasanya minggu depan akan mengadakan pertemuan dengan Susah Agung. Sebab ada ahli-ahli kita yang menghantar surat bantahan kepada ROS. Tak setuju jawatan Presiden parti ini tidak dipertandingkan. Jadi Susah Agung kena pergi jumpa pegawai ROS, menerangkan keadaan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Bahawa usul itu bukan usul khusus. Usul ini terdapat dalam usul ucapan terima kasih pada Presiden, bukan bercanggah dengan parti. Saya bagi contoh lah. Contohnya kita UMNO mengusulkan tiap-tiap kenderaan mesti mempunyai minyak yang penuh baru boleh bergerak. Lepas tu ada program kata tak boleh lah penuh, kita isilah dengan minyak. Minyak kita boleh guna minyak itu, minyak ini, minyak Caltex, minyak Shell. Itulah juga jadi sebahagian daripada perdebatan. Dan lepas tu diputuskan. Jadi itulah sebahagian daripada usul. Saudara Zizi Mazin, Anwar Ibrahim dan PKR masuk UMNO. Saya melihat sebenarnya saudara, saya merasakan sudah sampai masanya
kita kembalilah menyatu. Sudah cukup-cukuplah kita ni berbalah sama sendiri. Saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia orang yang besar jiwa. Datuk Seri Zahid berlapang dada. Datuk Najib orang yang sabar. Walaupun beliau dikenakan begitu apa semua, dia tak ada pun nak maki hamun orang. Belum pernah saya dengar tulisan Datuk Seri Najib memaki orang atas tuduhan yang kena pada beliau. Tak ada. Datuk Zahid ni memanglah berlapang dada, orang minta maaf, selesai. Saya tak tahulah apa berlaku hari ni. Mungkin gamaknya kalau mereka minta maaf dan sebagainya, menangis-nangis, cium tangan, lain gamaknya. Saudara gagak suruh, UMNO tak rasuah pengundi kan? Sebab tu dapat 26 kursi je. Saya tak boleh nak cakap begitu, saudara. Biarlah pihak menyiasat. Yang saya tahu, yang setahu pengetahuan saya, setiap parti mengadakan pilihan raya masuk ke gelanggang, tentulah mereka memerlukan sumber kewangan. Tetapi cuma yang kita melihat, persoalan sekarang ni, wang itu diberi secara terang-terang. Wabillahi, undi, pas, baru bagi duit. Itu tak boleh. Artinya itu dikatakan membeli undi. Tetapi untuk mengangkut pengundi-pengundi putih lah semuanya, jadi kos untuk mengangkut, itu tak ada masalah. Semua parti boleh buat. Tapi ya sebagaimana saya katakan, yang dipersoalkan oleh Dr. Mahathir semalam, dia mengatakan dia hairan bagaimana ada parti politik tu mempunyai wang yang begitu banyak. Contoh, dia kata pasang bendera, kalau satu bendera tu harga RM6, kalau berjuta-juta bendera dipasang seluruh negara, berapa ratus juta, mana dia dapat sumber kewangan? Persoalannya sekarang ni, contoh, Parti Pribumi Bersatu, kerana satu ketika dia pernah menjadi kerajaan. Dan waktu itu, ada persoalan berhubung dengan peruntukan wang negara yang digunakan untuk rangsangan ekonomi. Nilainya 600 juta. Persoalan itu yang menjadikan timbul keraguan di kalangan warga. Apakah ada kemungkinan wang itu disakau? Kita pun tak tahu, terpulang pada SPRM. Tetapi bila mendengar kenyataan Saudara Syam Jalil tadi sebagai Ketua Perangai UMNO, tentulah beliau mempunyai beberapa informasi yang saya yakin sekurang-kurangnya saya dipahamkan 4 atau 5 orang yang bakal diseret oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk disiasat berhubung salah laku dalam pengurusan wang negara. Yang kita persoalkan sekarang ni, pengurusan wang negara. Contoh, saya katakan macam pembelian vaksin. Nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan apa 500 juta, bilion. Mula-mula peruntukan 5 bilion. Tambah lagi 3 bilion, kita dengar. Ini dia sebut di parlimen. Jumlah yang sebegitu berbilion wang itu, apakah benda ini di pembelian itu ada dia punya mengikut cara dan sebagainya? Terpulang, kita tak tahu. Biarlah SPRM melakukan siasatan. Jangan kita buat tuduhan. Datuk Mudin, terima kasih. Sebab Pak Long masak, memang masak. Ada beberapa orang mantan menteri tadi, bila saya dengar kenyataan daripada Datuk Abdul Rahman Bakar, dia kata masak menteri tu. Sebab dia pun kenal tokeh-tokeh yang berada di belakang menteri tersebut, yang akan pasti akan disiasat. Dia kata masak ni, masak bakal menteri tu, mantan menteri tu. Terpulang, kita tunggulah saudara. Saya tak boleh nak kata apa, sama-sama kita tunggu. Besok saya akan mengulas satu persatu berhubung dengan saudara Paparok 92 bilion macam mana. Tak ada apa-apa tindakan lagi ke? Sedang disiasat. Saya sedang disiasat. Saya difahamkan pasti. Saya takkan dibiarkan begitu. Banyak Bistari Net akan disiasat. Saudara Paparok, ini 92 bilion pasti akan disiasat. Pembelian vaksin, sebab jangan lupa ada seorang ahli parlimen bercakap di parlimen tentang 5 bilion itu. Siapa yang dapat komisionnya? Ada diutarakan di parlimen. Jangan lupa saudara, buka balik handset parlimen. Saudara, so saya harap sama-samalah kita tunggu apa yang berlaku. So kena Fazi, apa masalahnya SPRM macam senyap? Tidak. Jangan saudara. SPRM ni saudara, dia macam ular slow, pap dia patuk. Tunggulah. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.